Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Siapa mana ni? Dan dikehendaki dengan salatil wusta, situ dah. Dan dikehendaki dengan salatil wusta. Pada ayat hak kata hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ha tu. Was salati yang kedua tu. Apakah dikehendaki dengan salatil wusta? Iaitu salatil wusta tu. Salatul wusta tu sembahyang asar. Semaya asar tu dikehendaki dengan salatil wusta di dalam ayat. Dia salatil wusta tu sepada ayat dulu dah ada ikhtilaf ulama lebih kurang. Menjalan ni oleh setengah ulama kata bahawasanya dikehendaki dengan salatil wusta di dalam ayat tu ialah semaya asar dan isya dan fajar, iaitu semaya subuh. Tetapi kaum yang muktamadnya dikehendaki dengan salatil wusta di situ ialah semaya asar. Sebab itulah musannaf kita ni sebut semaya asar selalu di sini ni orang panggil berlaku di atas kaum muktamad. Lagi kitab ni kitab yang kecil. Manakala kitab tu kecil, dia ambil kaum muktamad yang sebut. Hak ikhtilaf ulama tu dia buat tu baik. Dia ambil hak mana kaum muktamad, ambil hak tu lah sebut. Bubuh tu ya. Tengok dah. Dan adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia akan salatil wusta. Apa tertentu dengan salatil wusta? Sebut saat itu. Apa tak sebut semaya lain lagi daripada semaya-semaya hak lain lagi, pak semaya lagi tu? Apa ditentukan dengan salatil wusta? Iaitu semaya asar. Kerana kelebihannya salatil wusta. Kerana kelebihannya salatil wusta tu. Orang panggil semaya asar tu ada baginya kelebihan. Dia tu lebih daripada semaya-semaya yang lain yang pak lagi tu. Dan mulianya salatul wusta, mulia dan lebih tu atas yang lainnya daripada yang tinggal lagi daripada semaya-semaya yang pak. Dialah yang lebih dan dialah yang mulia. Jaga semaya asar tu. Dan adalah sebab diturunkan ayat. Baca ayat tu jangan baca itu. Dia tulis lebih kurang dah. Ayat dengan itu kelimah tulah. Dan adalah sebab diturunkan ayat, iaitu ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ayat tu. Nama tak tahu ayat mana tu. Sebab diturunkan ayat, yakni ayat hak yang firman Allah Ta'ala hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Di sini orang panggil dia nak menyatakan asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ni. Tengok dah. Dia kata turun ayat ni kerana memudahkan sembahyang tak kala takut. Tu nak memudahkan sembahyang tak kala takut. Itulah. Takut yakni takut daripada seteru. Takut daripada seteru, bukan takut daripada hatu. Kalau takut daripada hatu tak leh nak semaya kaifiat syiddatul khauf tu. Jangan tu. Alamak kau takut hatu malam ni semaya kaifiat syiddatul khauf. Jangan. Takut yakni daripada seteru. Dia setengah daripada ayat ni turun ni tak kala Nabi saat ni tu duduk di dalam satu peperangan. Duduk di dalam satu peperangan. Perangan tengah duk kuat. Perang tu tengah duk kuat masa tu. Perang. Lepas sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur saat itu Nabi semaya dengan semaya biasa ni. Semaya tamat. Tak semaya. Tengok firman Allah Ta'ala kata hafizu. Makna jaga olehmu. Berartinya nak tinggal tak boleh. Perang tak perang pun mesti kena semaya. Lalu itulah manakala semaya asar, lalu itulah Jibril mari royak cara ataupun kaifiat semaya syiddatul khauf. Dia kaifiat semaya syiddatul khauf ni, ia semaya kalau waktu wasah. Waktu wasah, imam duduk depan semasa biasa ni lah. Waktu wasah, manakala tu imam tu rokok,
saf yang pertama tu turun rokok. Manakala sah yang pertama iktida, sah yang kedua baru turun rokok. Manakala sah yang pertama turun rokok, turun sujud serta dengan imam. Turun sujud kali yang pertama, duduk di antara dua sujud. Sujud kali yang kedua, baru naik kepada qiyas semula. Barulah sah yang kedua ni baru turun sujud. Jaga tu. Tu kaifiat dia lebih kurang. Betul boleh jadi bagi kalinya, boleh jadinya ada dia menyata di belakang ni. Kena dak tahu tu. Wasa-wasanya gitu. Tu cara dia. Jadi tak sekali lah. Rokok tak sekali, sujud tak sekali. Kalau sah yang pertama rokok, sah yang kedua ni jaga. Kenapa? Sah yang kedua tu jaga daripada seteru. Tapi tak berani masuk juga seteru dah. Duk buat nama ni buat ni. Jadi pelik. Jaga dah. Tengok. Dia royak tu lebih kurang di belakang tu. Kerana memudahkan sembahyang tak kala takut, yakni takut daripada seteru. Dia kata ni nak ayat cerita ya dah. Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tu pada setengah daripada peperangan. Semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur. Akan sebagai semaya zuhur lah. Semaya tu atas jalan adaknya. Semaya atas jalan adak ni semaya atas jalan biasa. Dengan makna tak jamak, tak qasar, lagi cukup rukun dan syarat. Tu orang panggil semaya atas jalan biasa, semacam kita duduk semaya ni. Semacam orang imam duduk semaya tu. Semaya atas jalan biasa. Dan adalah musyrikun dalam peperangan ni. Dan adalah musyrikun HP dengan mereka itu orang-orang Islam. Duduk dekat lah. Duduk HP dengan orang Islam. Melihat ia. Melihat tu ha tu. Padahal melihat tu ha dah. Padahal melihat ia orang-orang musyrikun akan muslimin. Orang-orang musyrikun saat itu dia tengok orang-orang Islam. Tengok duk semaya, jadi tak jadi nak masuk perang pada masa tu. Orang-orang Islam duk semaya ni duk tengok. Maka manakala selesai mereka itu orang-orang muslimin daripada sembahyang, tak kalau orang Islam saat itu selesai daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin dia kata, jikalau kamu kerompok ni makna serang, kalaulah kamu tu serang ataupun kerompok serang tu atas mereka itu orang-orang Islam di dalam sembahyang, mereka itu orang-orang Islam, nascaya mengena kamu akan mereka itu. Mengena ni dengan makna dapat kemenangan. Dia kata kalau kita serang tak kalau orang Islam duduk semaya tadi, boleh jadi menang dah kita perang tadi. Tapi tak jadi nak serang. Tengok orang dulu perang dengan pedang weh. Perang dengan pedang, rapat tubuh dengan tubuh, baduran sungguh. Baduran, orang gagah, orang kuat, menehlah. Kadang-kadang meneh hak lemah belana dah. Tapi nak royak kata dulu berani sungguh. Semaya tak ingat semaya. Tapi learning soroh 100 kilo siapa? Semaya dak dah. Tinggal jauh perak. Orang 100 kilo duk seteru dengan sebelah ni 100 kilo lagi. Duk lepas soroh lagi. Salah habah. Tengok tinggal dah semaya. Pas kalau perang masalah ni perang dengan pedang kat dah. Tak tahu duk mana semaya. Tinggal habis. Tak boleh tinggal semaya. Tengok dulu yang menyata dah dulu di atas tu. Tengok dah. Ya sesat dengan sahabatnya dia tak serai. Tak kalau orang Islam saat ni tu duk semaya. Tengok. Maka berkata setengah yang lainnya daripada orang-orang musyrikin tu, dia kata sama-sama dia duk kecek sama-sama syek musyrikin. Dia kata bahawasanya bagi mereka itu orang-orang Islam, bagi orang muslimin tu, kemudian daripada sembahyang ini, dia kata kemudian daripada sembahyang ini, yakni semaya zuhur ni, dia kata tak sabimeh. Selepas daripada semaya zuhur ni, dia kata terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapak mereka itu orang-orang muslimin
dan daripada anak-anak mereka itu orang anak-anaknya orang muslimin. Dia kata tak sah bimbang. Ada selepas daripada semaya Zuhur ning ada satu semaya lagi, semaya ning semaya satu lagi ni terlebih kasih daripada bapak dia sendiri lagi dan terlebih kasih daripada anak-anak dia sendiri lagi. Tengok, tak sah bimbang. Kita lepas dah peluang dulu, kita nanti peluang hak masa depan ni. Tengok dah. Yakni dikandaki-nya mereka itu orang-orang musyrikin. Dikandaki dengan kata semaya hak yang terlebih kasih daripada bapak dan anak-anak mereka itu tu semaya asar. Dia kata kita luput peluang masa semaya Zuhur tadi, tapi kita nanti ambil peluang masa semaya asar. Kita nanti serai masa tu. Lalu itulah maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun tu dengan sembahyang kaifiyah syiddatil khauf. Baru Jibril turun di situ royak cara-cara semaya syiddatil khauf. Pernah ngaji dah tu dah. Caranya lebih kurang sebagaimana hak royak tadi. Habis itulah, tak ada payah sini. Maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar. Anak royak kata lebihnya semaya asar ni, dan nyatanya semaya asar tu hingga mengetahui segala musyrikin kelebihan sembahyang asar. Hingga kata orang-orang kafir tahu kata bahawasanya semaya asar tu lebih. Ni nak royak kata lebih. Kalau kita orang Islam tak tahu gak teruk benar lah. Teruk benar lah orang kafir tahu kata semaya asar tu lebih. Pak kita Islam dah duk semaya ni tak tahu, teruk benar lah. Habis tu dah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, mubinina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengar munibin, munibi inabah munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin. Tengok apa maksud dia? Kembali kamu hei segala mukminin. Kembali itu kepada Allah. Apa makna kembali kepada Allah? Makna kembali kepada Allah ni dengan makna buat apa perkara yang Tuhan suruh dan tinggal apa perkara yang Tuhan larang. Buat suruhan Allah, tinggal larangan Allah. Hak Tuhan tegah, kita tinggal. Hak Tuhan buat, hak Tuhan suruh, kita buat. Itu orang panggil kembali kepada Allah. Itu makna kembali kepada Allah. Dan takut akan dia, akan Allah. Takwa tu dah. Takut akan dia, akan Allah. Aku dah tak tidur kok, jadi belik lidah selalu. Dan takut akan dia, akan Allah. Takut ni pun dengan makna buat segala suruh Tuhan dan tinggal segala larangan Tuhan. Hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal. Tu makna takut dia. Tu makna takwa. Habis itu dah. Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. Tu Allah Ta'ala suruh kita saat itu mendirikan sembahyang. Tu wa aqimus salata. Suruh tu. Dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Di sini tegah. Hak tadi suruh semaya. Faham molek dah demo duk ngaji usul fiqh tu. Usul fiqh. Dia mana kalau Allah Taala suruh dengan suatu, orang panggil tegah dengan lawan. Kalau tegah daripada suatu, suruh dengan lawan juga. Di sini Allah Ta'ala suruh orang muslimin tu suruh penama. Suruh sembahyang. Berartinya dia tegah penama. Tegah ke apa? Tegah tinggal semaya. Orang panggil al-amru bisyai' nahyun an diddih. Wan nahyu an syai' amrun bididdih. Tu orang mau ngaji usul fiqh kaedah tu. Al-amru bisyai' nahyun an diddih. Kalau nahyu an syai' amrun bididdih. Tengok, kalau tak ada tulis pun ambil dalam ni lah. Nah, kalau dia suruh dengan suatu, berartinya dia tegah
dengan gulawai dia. Dia suruh semaya, berartinya tegah bernama. Tegah tinggal semaya. Allah Ta'ala tegah ada di sini ni. Tegah ke apa? Tegah kita saat ni tu tak sewi kita tu daripada masuk dalam golongan orang yang musyrikin. Berartinya Allah Ta'ala suruh bernama. Suruh kita tu mengesah Allah Ta'ala, mentauhid Allah Ta'ala, dan suruh kita tu adalah daripada golongan orang-orang yang mukmin. Tu orang panggil tegah daripada syirik, suruh dengan mengesah Tuhan. Suruh dengan semaya, tegah daripada tinggal semaya. Pengaji ni kita kata diam. Kita suruh dia tu diam. Berartinya kita tegah ke apa? Tegah nama situ. Tegah gerak. Kita tegah dia, jangan bergerak. Kita tegah, tak sewi dia tu jangan bergerak. Orang panggil suruh dengan apa nama? Suruh apa nama? Suruh dengan diam. Geti tak gerak, bergerak, geti gerak. Ada satu benda di tempat yang kedua selepas daripada ada pada tempat yang pertama. Tu orang panggil bergerak. Asalnya benda ni duduk di sini. Ni tempat yang pertama. Kemudian benda ni dia ada pada tempat ni. Tempat yang kedua ni, selepas daripada dia ada di sini. Orang panggil lagu tu gerak. Ngerti tak? Nama tak kerti bergerak. Betul, dia tu akah dia. Ada satu benda di tempat yang pertama selepas daripada dia tu ada di tempat tu dah dulu. Dulu dia duduk di tempat tu dah. Betul kita tengok masa yang kedua pun duduk di tempat tu juga. Orang panggil dia lagu tu tak gerak tu. Ngerti tu dah. Nama tak kerti tak ada gerak tu. Nama bergerak Ada satu benda di tempat yang kedua selepas daripada ada di tempat yang pertama. Tu orang panggil bergerak lagu tu. Ngerti tu dah. Tu dia mau duk ngaji usul fiqh tu. Lama tak boleh makan juga, tak pandai nak kupas Ya tak pandai nak kupas kalau tak pandai baca kitab tu, jaga tu. Najah semata kalau ingat teh kuat dah. Orang tak kerti baca kitab kadang-kadang imtiyah. Tak kedek kadang-kadang jadi jedah. Kalau ingat teh ya kuat ngapa? Tapi tak sudah dengan semata-mata ngapa. Jaga tak sudah tu. Habis itu. Allah Ta'ala tegah kita daripada kita ni masuk di dalam golongan orang-orang yang musyrikin, dengan maknanya Allah Ta'ala suruh kita tu mengesah Tuhan. Allah Ta'ala suruh kita mendirikan sembahyang, dengan maknanya Allah Ta'ala tegah kita tu daripada tinggal semaya. Tu kita molek. Maka makna ibanah. Ni dia nak royak makna ibanah mubtada lah situ. Kalau kita duk ngaji nahwu enggak. Maka makna ibanah. Mana mari daripada kelimah munibin. Namun dia cari tak temu tu. Ibanah hak daripada munibin tu. Ibanah tu makna apa? Kembali kamu kepada Allah. Baca jangan pada royak dah dulu ni, kita tua ni jangan duk baca selari. Semacam baca surat khabar. Ya baca tepat kena beradu. Kalau baca selari kita tak reti. Tengok dah. Dan makna ibanah apa? Duk ibanah lagi. Dulu baca mubinin dah. Inabah. Munibin inabah. Dan makna inabah. Malih dah dulu, maaf. Dan makna inabah tu kembali kamu kepada Allah. Jaga kembali kamu kepada Allah. Beradu situ. Jangan duduk dan takwanya. Selerak tak tahu nama lah kalau sambung. Habis situ. Dan takwanya apa? Dan makna takwanya wattaquh. Dan makna takwanya. Dan takwanya yakni dan makna takwanya, takwa akan Allah tu. Takut akan Allah. Tu ya dia nak. Tapi kalau kita baca selari tak reti tu. Cuba tengok kita baca dengan segi selalu, tak beradu di tesing dia. Tengok dah. Maka makna inabah kembali kamu kepada Allah, dan takwanya itu takut akan Allah. Payah nak reti tu. Payah nak reti tu. Penama dia nak. Sampai itu kena tepat tesing, kena beradu. Dan arti iqamatis shalah. Apa iqamatis shalah mana? Daripada kata wa aqimus sholata. Tu. Dan arti iqamatis shalah iaitu iqamatis shalah tu mendatang dengan dia dengan solah, dengan semaya tu atas wajah ni atas jalan yang disuruh Allah Ta'ala.
Kita mendatangkan sembahyang atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jaga iqamatus solah. Iqamatus solah ni jaga. Tak dikatakan iqamatus solah malaikat apabila sembahyang kita tu mencukupi rukun dan syarat. Jaga tu. Tak dikatakan iqamatus solah kecuali sembahyang kita tu mencukupi rukun dan syarat. Syarat tu makan dua. Jaga. Syarat tu makan dua. Ada syarat hak zahir dan syarat hak batin. Syarat zahir ni pengasyarat kena Islam macam-macam lah. Dan syarat hak batin ni hak penting. Syarat batin ni seperti jangan ada ria di dalam semaya kita tu. Dan kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Betul ada khusyuk, ada tawaddu', ada tazallul, ada takhaddu'. Tu. Kena ada khaddu'. Semua tu orang panggil syarat hak batin. Kalaulah semaya kita ada syarat hak zahir saja dan mencukupi rukun, semaya kita tu ibarat semacam kayu makan bubuk. Kena kayu bubuk. Kayu makan bubuk. Kena tak bubuk? Kena tak bubuk lah? Mungkin kena, mungkin taning. Weh, kemo-remo panggil nama bubuk weh. Hok makan kayu tu. Jaga dia bubuk ni ya tak semacam nak-nak. Nak-nak ya makan luar tak itu. Makan luar makan dalam. Tapi bubuk ni ya makan dalam. Luar tengok molek. Tapi mana kalau gecak perak di atas itu buh juluh. Tu, luar zahir kat oi, nampak tak ada apa dah. Nampak sepon tak unuh, tapi dalam habis ronggam habis dah. Tu orang panggil makan bubuk. Jaga dah. Semaya kita kalulah tak ada syarat hak batin ibarat semacam tu. Semacam kayu makan bubuk sana ni. Jaga. Betul pala tak ada. Orang panggil lepas ke apa? Lepas tutup teh. Tutup teh tu lepas lah, tapi tak ada pala. Jaga dah. Itu orang panggil iqamatis solah. Jaga betul iqamatis solah ni, semaya kita tu tak dapat tidak kena meliputi rukun dan syarat. Syarat tu makan dua, syarat zahir dan syarat batin. Tengok. Ada pada satu ketika pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ada satu orang sahabat yang namanya Khalaf bin Nafi'. Kalau tak salah. Kalau salah silap. Khalaf bin Nafi'. Dia duduk semaya di dalam masjid. Rasulullah ada sekali. Duduk semaya bobak. Itu Khalaf saat itu. Mana kalau sudah semaya saat itu Rasulullah panggil mari. Mari kau ni, hei Khalaf. Lalu itulah Rasulullah kata ke dia, irji' enta fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' hei Khalaf, kembali kamu. Hei Khalaf, mung ni. Kembali kepada semaya. Maka semaya oleh kamu, maka sesungguhnya mung tu belum semaya lagi. Tengok. Kalau tak mencukupi rukun dan syarat, orang tak panggil semaya. Orang tak panggil mendirikan sembahyang. Jaga dah. Kalau pun pergi semaya semula, tak ngaku ni terbaik manusia. Tak ngaku lagi. Semaya bobak sudah semaya saat ni tu Rasulullah panggil mari pula kali yang kedua. Irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli. Suruh kembali semaya pula. Gi semaya semula pula tak ngaku lagi. Gi semaya cukup kali yang tiga Rasulullah panggil mari pula. Panggil mari pula kata irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli. Siapa kali yang tiga weh akak tangan weh tak tahu weh ya Rasulullah. Amo ngaku dah, amo serah dah. Kamu amo tak tahu. Ani perangai manusia. Selama mana dia duk boleh gi, dia duk gi situlah. Ada. Nung cirapak din dengan rapak pagai nak kita leh kawan kena hundo juga oi. Barulah dia hundo, baru dia mengaku. Mana kalau Khalaf san itu mengaku, Rasulullah pun jawab, kata ke dia, "Iza qumta ila shalah fakabbir summa qra." Pernah temu dah hadis tu. Iza qumta ila shalah, apabila berdiri kamu kepada sembahyang, fakabbir, maka hendak takbir kamu. Semakra batu baca Fatihah hingga surah hadis tu. Nah, kena takbir dulu. Ulama tatbik daripada hadis ninglah buat rukun semaya 13 rukun semaya tu tatbik daripada hadis ning dan capur lagi hadis lain sikit-sikit. Herat je. Ambil pada hadis ni waktu buat rukun semaya yang 13, setengah katanya 17, setengah katanya 18 atau ikhtilaf lah. Ikhtilaf pada lafaz ya, pada hakikat tak ada ikhtilaf tu rukun semaya tu.
Hak bila rukun semaya tu baik 13 rukun, ulama tatbik ataupun istinbat daripada hadis ni, hadis hasan ni. Iza qumta ila salah fakabbir summa qra, dan campur lagi dengan hadis lain sikit-sikit tu. Tu baik rukun semaya yang 13. Lepas tu kita buka kitab ngaji semacam ni, baiknya kitab besar, kitab Arab, baiknya kitab Jawi, hak jumpanya bermula rukun sembahyang itu 13 rukun. Tak itu. Hak kita selalu jumpa. Betul, kadang-kadang ya dunia learning ni banyak orang nak mengenak orang nak mengajar tu. Dia mau tanya, "Hei, rukun semaya hak 13 tu ambil nah di mana?" Ambil nah di mana? Dengan sahabat kita duk mengaji ni tak pernah temung. Iza kum rukun semaya 13. Mana? Iza kum ta ila shalah fakabbir summa qra. Tak ada mengaji hadis tu. Faham tak weh? Lalu itulah mana kalau orang iktiraf jadi gelar kesah. Jadi salah apa tak tahu ambil nah di mana juga kita. Dia mau kata tinggallah. Apa tak? Tinggallah. Hak tu dengan sahabat tak ada alasan. Jaga tu. Pendek katanya hak orang buat molek dah ni tak sah romak, tak sah ukalah. Molek dah hak dia mau buat tu. Ya begininya. Supaya orang gaji kayu. Orang gaji kayu pernah tengok tak? Kita orang darat. Dah orang gaji kayu ni mana kalau dia nak buat papai ataupun nak buat rasuk ataupun nak buat gapo-gapo nak buat dinding kan dia gaji kayu dia sipak. Kena gerti tak sipak? Dia belah tubik kulit tu, berarti dia nak buat papai tu dia ambil tali panjang saat ni tu dia celuk cat hitam. Tali tu dia celuk cat hitam, berarti dia tok kepala kayu sebelah ni, dia gitak sebelah ni, dia terik tali, berarti dia pegang tali, pah, dia bidah turun di atas kayu tu. Orang panggil penama lagu tu Malaysia, sipak tak? Sipak dah lah. Orang panggil dia sipak dulu. Berarti dia gaji tu orang tu. Gaji tu orang tu baru betul. Apa? Wahai boleh kita tak kena sipak dah kawan ni. Oi, tak kena sipak dah. Cuba itu berterang gaji tengok. Gi boleh sejekar ya. Lari dak kok lain berat dah. Lagu tu orang kita lah ni. Nak ngaji kita ke ni tak usah ngaji rombak tu baik. Kapan-kapan semaya tangan duk tekok. Hadak kok lain berat dah. Turun re dah. Nak ngaji kita Melayu nampak rekeh. Tengok tu. Sabit kata pendek katanya hak demo buat molek-molek dah ni tak sah ubah. Jaga dah, tak sah ubah. Kalulah kitab ni banyak orang yang tirak kitab ni. Kitab Musalli, kitab Faridah dan juga kitab Baqarah. Hak kitab dulu tu. Kalulah kitab ni tak sebenar, mapuh lama dah. Orang tak ngaji lama dah. Ni siapa berapa kok? Dekat-dekat dengan Skorun dah. Dekat-dekat dengan Skorun dah. Tapi di Taning pun ngaji kita ni. Baiknya di Malaysia pun ngaji, di Indonesia pun ngaji juga. Kadang-kadang siapa kok kok Brunei kok Tapi syarat nak ngaji tu guru Taning dululah. Hak Malaysia tak erti ni, Indonesia tak erti ni. Indonesia baca kali guys. Nama dia kata ni. Apa dia kecek je tak kecek dah. Nama dia kata ni dia kecek lagu lain. Pak kitab ni kitab bahasa Taning. Bahasa Taning lebih kurang bahasa Kelantan. Orang Kelantan baca tak apalah. Kalau pergi ke Indonesia ni buat baca tak tukar lu ai. Pergi ke lain ni jatuh re juga ni. Sampai tu jaga hak orang buat molek-molek dah tak usah rombak lah, tak usah ukar lah. Bimbel-bimbel takut pergi ke lain. Betul duk perhati kadang-kadang cekok leh. Nah, semaya nama lagu tu. Tangan duk cekek tekok ni orang baru. Letak tangan tu fauqa surrah tahta sadri. Atas pada pusat, bawah pada dada. Letak cekak di perkelengah tangan kiri. Tangan kanan tu cekak di perkelengah tangan kiri. Lepas tu jangan duk pegang siku ni. Orang nampak mata. Wah bang mata duk melengok. Jangan begitu. Ai jatuh re dah tu. Tapi orang tua dulu semaya molek cuba ni mau perhati tengok. Semaya tetap semaya dia. Payah tu dengan semaya orang lain ni. Jaga dah habis tu. Tu dikandaki dengan iqamatis solah. Jaga, tak dikatakan iqamatis solah melainkan apabila mencukupi rukun dan syarat. Tu faedah dia ibarat dengan iqamatis solah. Hadis pun datang lagu tu juga. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis solati. Tengok tu. Yo hari dia tak kata wassalati selalu. Wa iqami as-salati. Dengan sahabat tak dikatakan mendirikan sembahyang melainkan apabila mencukupi rukun dan syarat. Kalau tak mencukupi rukun dan syarat semacam qalah tadilah. Irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli. Dia tu duk semaya dah. Duk semaya dah tapi tak cukup rukun dan syarat. Ya kan? Habis itu.
Habis. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Habis tu. Kepala tak ada tidur lah. Hengok ilah tu dah. Hengok akhir. Kalau bahasa kita agak hengok akhir payah. Hengok akhir firman Allah Ta'ala, wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Start daripada kata qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Hingga akhir firman Allah Ta'ala, wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Tengok. Sonyo. Sonyo ni lama dah baca sus tu. Nyo hak kita golek hak kita selalu jumpa nyo titik bawah dah. Titik bawah 3 util nyo. Hak titik atas 3 util lagu tu orang panggil so. Dah itu. Lama dah baca sus. Bukan sus. Sonyo. Apa sonyo? Sesungguhnya. Tu baru reti. Sonyo yakni sesungguhnya. Dia rekah bahasa Melayu. Muhammad je panggil mak. Dia tak panggil Muhammad. Sampai tu tok nama panjang-panjang rugi ya. Okey. Okey dia panggil hak belakang so ya. Tengok. Jaga sonyo. Yakni sesungguhnya telah dapat kemenangan, yakni keuntungan segala orang yang mukminun. Apa tu gapo selepas tu? Beri kita beri. Beri, cepat ke beri. Selepas pada segala orang yang mukminun, gapo selepas tu? Iaitu baca isu. Orang yang mukminun. Apa tu? Lepas tu? Lebih sikit dah. Wa tu baik barangkali lebih lah ala sawab. Mudah-mudahannya hak ya selepas gini. Segala orang yang mukminun, iaitu orang yang mukminun. Tu wa tu baik sekat tu, Wak likung gitu dah, wak likung, wak buh dah baik masuk. Yang dah apa? Iaitu gini. Wa tu baik iaitu orang yang mukminun. Wa tu baik tu. Sonyo sesungguhnya telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun, iaitu lep belakang, iaitu orang yang mukminun tu, orang yang ada mereka itu khusyuk. Tu nak sekat tu ya. Iaitu orang yang mukminun tu, orang yang ada mereka itu, orang-orang yang mukminun tu khusyuk. Orang yang khusyuk di dalam semaya. Apa makna khusyuk? Yakni khusyuk tu, yakni ni makna menghendaki ia musannaf Syekh Daud ni menghendaki ia tu bahasa Melayu, yakni tu bahasa Arab tu, yakni menghendaki ia musannaf dengan apa? Dengan kata khusyuk tu, menghendaki dengan kata khusyuk tu tetap anggota seorang jaga dah. Anggota tu makan dua dah. Anggota yakni anggota zahir dan anggota batin, makan dua tu. Tetap anggota zahir dan tetap anggota batin. Anggota batin tu nama hati kita tu kena tetap, jangan duduk rata dalam semaya tu. Kena hidup Tuhan semua. Tetap tu tak kalau sembahyang. Tak kalau sembahyang. Habis kat tu. Hingga akhir firmannya hak atas hingga ilah firmannya. Hingga akhirnya tu barangkali lebih nah. Hingga akhirnya tu barangkali lebih tu. Nak gini dah. Hingga akhir firman Allah Ta'ala. Tu. Bagus tak? Hingga akhir firman Allah Ta'ala, dan segala yang ni segala orang yang adalah atas sembahyang mereka itu orang tu memeliharakan dia. Habis itu. Mana wallazinahum ala salatihim yuhafizun. Memelihara yakni mengekali semaya tu, habis itu. Ni nak royak kelebihan semaya ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala, illal musallin allazinahum ala salatihim daimun.
Kalau ada orang baca dulu sebelum orang ngaji ni, berani sakit kepala tak reti sini. Nama dia nak di sini tempat ni. Dalam kawasan ni lah. Bawah 2-3 baris selepas ni. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Gapo dia? Maksudnya malaikat orang yang sembahyang, yang atas mereka itu atas nama, atas sembahyang. Ya Jawi ni bukan mereka itu tu klik kepada orang semata tu. Ya klik ke mereka itu tu klik kepada orang domain mereka itu. Tapi Melayu ya tak kira. Kalau semaya pun mereka itu juga. Yang atas mereka itu, yakni yang atas maya tu. Atas maya yang berkekalan memeliharakan dia akan semaya tu. Orang kecuali orang-orang yang mengekali di atas maya ya. Istisna pada mana tu? Maka di istisna gapo dia istisna? Yakni menghendaki ia musannif dengan kata istisna tu dikeluar akan mereka itu orang-orang yang sembahyang, musallin tu, orang-orang yang sembahyang daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan gelah gesah. Tak kerti tu nak? Ambil sikit awal ayat ni. Tanda masuk dalam suratul Ma'arij. Di dalam surati Al-Ma'arij ayat lebih kurangnya 19, 20, 21. Lepas tu illal musallin allazina hum ala salatihim daimun ni ayat yang ke-22. Ambil di ayat 21. Dibalik-balik tengok dalam kitab dalam surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Tengok dah dia kata innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan akan dia akan manusia tu halu'a, gelisah. Faham gelisah? Faham nama gelisah? Gelisah. Dia gelisah dalam taning, cakap pe taning ni gelisah. Kadang-kadang kalau kena bala nampak gelisah dia ni nak duk tak boleh. Satu. Kadang-kadang kalau kita demo kadang setengah pada setengah tu biasa juga lah. Siung gawe kita, gawe siung turun kot linga naik kot turun duduk di linga turun kot tekak nampak gelisah. Kadang-kadang sedap ada juga. Dalam Kelantan kita tak tahu tu. Tapi dalam taning kadang-kadang gelisah dengan sebab sedap ada. Kadang-kadang gelisah dengan sebab susah kena bala ada juga. Nampak tak? Tapi nak royak di sini bukan gelisah dengan sebab sedap ni. Nak royak kata perangai manusia saat ni tu mudah gelisah, mudah serabut, mudah terkejut, mudah kejut. Gelah gesah. Orang panggil, gelah gesah. Tengok. Iza massahu syarru jazua. Tu sama ayat tu. Iza massahu syarru jazua. Apabila menyentuh akan mereka itu manusia, jazua, gelah gesah. Mana kalau tepak, tipa ataupun dia menyentuhi satu-satu bala saat itu jadi gelah gesah, serabut gi kok tu tak kena buat, tu tak kena buat, ning tak kena gi kiri, tak kena kanan, tak kena depan, tak kena belakang, tak kena naik balkon tujung balkon. Jangan tu. Jangan tujung balkon tu orang tak ada akidah. Jangan doa. Tak ajar ngaji siapa ke tujung balkon kena lalu. Jangan tu tak ada akidah tujung balkon. Jangan satu orang panggil gelah gesah. Waktu tak kena, wak ning tak kena tu perangai manusia. Wa iza massahul khairu manu'a. Tu sama ayat tu. Wa iza massahul khairu manu'a, dan apabila menyentuh akan dia oleh kebaikan, kebajikan, manu'a, dia tegah. Kalau tu hewi harta dia, jadi kedeku. Tak saya buat kebajikan, tak saya keluar zakat, ning perangai manusia. Jaga dah. Lepas tu baru siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang semaya ya. Allazina hum fi salatihim allazina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang mengekali di atas semaya. Orang ni ya tak jadi gelah gesah dan tak kedekut, tak kupik dengan harta yang Allah Taala bagi wik dia. Orang yang mengekali di atas semaya. Sungguh coba demo perhati. Demo nak minta maunah. Kalau demo pergi minta maunah kat tepi jalan tu payah makan darah tu. Di mana tempat orang minta maunah? Dalam masjid.
Tengok tak? Dalam masjid. Dengan sebab masjid tu tempat nama, tempat untuk orang semaya. Betul pergi minta orang hok duduk dalam masjid, hok semaya dalam masjid tu. Tak banyak hotel masjid mana lah, berjumpa lah dengan maunah tu. Kalau minta aku tepi jalan kau payah makan darah. Arak dia duk minta kita tak beri. Ni nak ayat kata orang semaya, sifat dia tu lepas daripada sifat-sifat gelar gesah dan bakhil ataupun kupik dengan harta-harta yang Allah Taala bagi kepada dia tu. Haninya yang nak tu baru reti situ. Tengok. Tengok dah. Maka diistisna, yakni dikeluar akan mereka itu orang-orang yang semaya daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu manusia terkejut. Keluar tu baik. Orang hak semaya tu tak masuk dalam golongan orang ni. Dan gelah gesah. Gelah gesah. Tak kalau mengena tu nama nak baca mangna, nama mangna. Tak kalau mengenakan mereka itu, mengena ni menepuhilah ataupun menyentuhkan mereka itu orang-orang manusia tu kejahatan. Manakala manusia tu menyentuh kejahatan, dia gelar kesah. Tapi orang yang sembahyang tak ada sifat ni, Tuhan cabut sifat ni. Dan apabila mengena mereka itu, mengena di sini dengan mana dapat. Dan apabila mengena mereka itu, yakni apabila dapat mereka itu manusia kebajikan. Kalau dapat kebajikan, contohnya pitih ke masalah, ditegahkan kebajikannya, tegah tu daripada mengerjakan kebaikan. Kalau tu hawi kebajikan, tegah daripada mengerjakan kebaikan. Tak se keluar zakat, tak se menegah subuh-subuh, tak se macam-macam. Nak taruh kupik, orang panggil kupik. Bakhil. Ni perangai manusia. Maka seperti bahawasanya Allah Taala berfirman, maka seperti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenar semaya. Semaya hak yang hakiki orang panggil. Semaya hakiki, bukan hubbu hakiki. Semaya hakiki. Gerti semaya hakiki ni dah. Semaya hak yang sebenar ni, semaya hak yang mencukupi rukun dan syarat. Tu semaya yang sebenar. Semaya hak yang mencukupi rukun dan syarat. Semaya hak tak sebenar ni, semaya hak tak mencukupi rukun dan syarat. Hubbu hak tak hakiki tu orang panggil kasih orang ni ngatik, jumpa anu jangok kasih ke anu, orang panggil hati belah. Hak tu orang tak panggil hubbul hakiki dah. Hubbu hakiki tu. Jaga. Kita tak reti semaya hakiki ni tak biasa sebut mana ni dia sebut hubbu hakiki dah. Teruk syabat lah ni weh. Tapi bukan tegah rindu tu. Dia kena berjumpa sekali seorang. Tengok dah. Semaya yang atas semaya yang sebenar, atas sebenarnya tiada ambil semula. Berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya, yakni semaya yang mencukupi rukun dan syarat dan khusyuk dan tawaduk dan ada ikhlas macam-macam tu dan sunyi daripada riya tu, tiada mereka itu orang-orang yang memeliharakan semaya atas benar-benar tu daripada yang gelah gesah. Tak masuk di dalam golongnya orang yang gelah gesah hak tu sebut sifat tadi. Dan terkejut tak masuk dalam golongnya ni apabila menyentuhkan mereka itu kejahatan. Manakala menyentuhkan mereka itu kejahatan, tak jadi gelah gesah orang yang menjaga semaya tu dan tiada memegang ni tiada memegang dan menahan dan menegah kebajikan baginya bagi seorang yang memeliharakan tasmaya itu apabila datang kebajikan baginya. Apabila datang kebajikan dia tak pegang, dia tak menegah, dia tak menahan, dia selalu buat kebajikan dengan harta Tuhan bagi ke dia. Tetapi ia orang yang menjagakan di atas maya tadi menafkahkan, yakni menafkahkan kebajikan itu atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menafkah harta dia tu di jalan hak yang diredai oleh Allah Taala. Habis itu. Ni dia ayat kelebihan semaya, tak ada masuk lagi rukun semaya, syarat semaya ni. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsya ni perkara maksiat, benda hak keji, benda-benda yang keji seperti zina, tu fahsya orang panggil zina, dan mungkar
Mungkar ni hak kurang sikit pada keji, tapi sama-sama berdosa besar ni, seperti minum arak. Tu orang panggil benda mungkar. Benda fahsyat ni seperti benda hak yang keji, seperti berzina. Tu orang panggil fahsyat. Mungkar seperti minum arak. Dua-dua tu sama-sama tak boleh. Seperti firman-Nya Allah Taala, semaya hak yang sebenar saat itu boleh menegahkan daripada fahsyat dan mungkar, seperti firman Allah Taala, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Jaga dan dirikan olehmu akan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita mendirikan sembahyang. Bahawasanya kerana gapo seolah-olah menepati ilah. Kerana bahawasanya sembahyang itu pada padanya lah. Kerana bahawasanya sembahyang itu menegahkan, yakni dapat menegahkan daripada kejahatan. Tu kejahatan itu benda fahsyat seperti zina, dan pekerjaan yang mungkar seperti minum arak. Semaya itu boleh menegahkan daripada fahsyat dan mungkar. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita tu menjagakan di atas sembahyang. Sebab tu kita cek diri kita masing-masing lah. Jangan kita cek diri demo. Betul, jangan demo cek diri kita. Kita cek diri kita masing-masing. Adakah semaya kita tu boleh menegahkan daripada fahsyat dan mungkar? Kita sendirilah yang tahu. Kalau kita agaknya semaya kita tak boleh menegah lagi daripada fahsyat dan mungkar, kita cek pula di mana kau tempat cacat, di mana kau tempat kurang. Golek ke hak duk dalam ni, hak dalam ni payah. Ini payah sungguh. Bukan royak demo tu kita payah nak temu hak khusyuk. Hak khusyuk tu, hak ikhlas tu tak payah mana. Kita kata hak khusyuk tu. Golek ke kau sebut Allahu Akbar tu, mari macam-macam. Subuh mak nenek, subuh serubi, mari habis. Ni cacat boleh jadi duduk situ. Hamba tu kita cek tengok. Kalau semaya duduk rupa lagu tu, orang panggil lepas tutup teh. Bagi nak kira pahala dengan Allah Ta'ala sikit lagi, kosong. Buka tengok kita kosong, tak ada sekarang bau. Sudah. Sebab kayu makan bubuk tadi. Jaga Ya tok guru golek ke tok gurunya, dia ibarat. Jaga ambil so sini. Dia ibarat semaya yang tak boleh menegahkan daripada fahsyat dan mungkar ni seperti kucing. Dia seorang sana itu, dia beli kucing, patung kucing. Hak tak ada roh, patung. Betul dia ambil gertak atas meja dalam rumah dia, atau ambil tak dalam almari dia. Ambil gertak. Betul tikus mari duk tengok. Kucing duk tengok titan, nak negah daripada tikus tak boleh, nak tekan tak boleh, nak makan pun tak boleh, nak pegang pun tak boleh. Duk tengok saja itu. Boleh ke tak menegahkan tikus daripada buat makan gula kari kita duk le puyuk tikus ni? Tak boleh. Duk tengok tikus pergi jamu hidung peh. Tak boleh buat apa juga. Ni semaya kita hak tak boleh menegahkan daripada fahsyat dan mungkar, supaya kucing hak ni, supaya kucing hak tak ada roh, patung kucing hak tak ada roh. Cuba tengok demo perhati kucing hak ada roh. Bunyi keteh dapur. Kita tak tahu lagi penama tikus ke penama, tapi dia dah gi dah perak kucing tu, gi tekan dah. Duk bunyi dapur pada haya duk luar kucing. Kadang-kadang ular mari ikut tepi kaki tu duk cenggah ular tengah. Kucing mari tapa. Tengok tu. Dia boleh menegahkan daripada benda-benda hak nak buat menyakiti tuai dia. Di maki itu juga semaya kita hak yang mempunyai roh boleh menegahkan daripada fahsyat dan mungkar. Betul hak kita selalu pernah dengar. Kadang-kadang dia kata, kawan judi minum arak pun semaya weh. Kawan minum arak pun semaya weh. Banyak sekali ni hak kecek lagu ni. Kena semaya. Lama dak kata, dia mau minum arak jangan semaya. Jangan dak ui lagu tu tak boleh tu. Kita orang reti, orang mengaji. Semaya tu kena semaya supaya kayu tak ada papel tadi. Papel ni kita tahu dah kata makan bubuk. Baik biar hidup lagu tu. Kalau tak ada papel lain nak saling, biar hidup lagu tu dulu. Bimbang takut kita weh duk perah bawah orang masuk rumah tengok duk pak dalah kita duk kening. Baik kita tinggal biar hidup gitu dulu. Cuma tanda tahu jangan gigup apa ni. Bimbang takut juga. Tak boleh saling lagi lah ni weh dengan sahabat tak ada papel baru. Nampak tak? Di maki itu juga semaya lah. Tapi usaha semaya demo tu boleh menegahkan daripada demo duk minum arak tu.
Lama kata kawe minum-minum agak pus semaya weh. Demo tak ada pedos semaya tu. Jangan dak ui lagu tu. Tinggal terus enggak kita juga tanggung. Namanya tinggal terus kawe tak ada tak kena semaya dah. Semaya pun tak boleh menegah daripada fahsyat dan mungkar. Baik tinggal. Sudah, selegak kita lah yang tanggung dosa dia. Habis kena koyak dia, temo kena cek tik semaya demo tu, tengok di mana ada cacat tu semaya demo tu. Tak boleh menegah daripada mungkar, daripada fahsyat tu. Jaga dah. Habis itu. Payah dah semaya ni. Dan sesungguhnya tu. Dan sesungguhnya kata Muhammad bin Ali Tirmizi, Tarmizi, Turmizi. Boleh baca 3 situ dah. Tanda taruh. Turmizi boleh baca. Tarmizi boleh baca. Tirmizi boleh baca juga. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu tu mudah-mudahan orang panggil jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Lakoh. Tu. Lakoh di sana juga. Jadi kita itu ke mana ni? Muka 3, saifah 3, saifah 5. Saifah 4 duduk di belakang. Jadi paling patut. Tengok dah. Mana tadi? Dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Zikir itulah, zikrullah itu terlebih besar. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang, seperti yang mendiri itu seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia akan seorang itu sembahyang, yakni oleh sembahyang. Semaya itulah yang menegahkan seorang itu, menegah daripada mengerjakan yang dimakia itu, yakni daripada mengerjakan fahsyat dan mungkar. Gapo yang awak gini? Daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Semaya kita itulah yang boleh menegahkan tuai dia tu daripada pekerjaan yang jahat-jahat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.